Okey, untuk 5.4 ni di bawah tajuk exponential and logarithmic function. Jadi kita nak lihat bagaimana kita nak lukis graf exponent dan graf log. Untuk log ni kita akan fokuskan kepada log. Okey, yang pertama kita lihat dulu apa kaitan antara exponential dengan log. Okey. Ni sebenarnya kita dah lihat ni. Jadi kalau kita lihat balik contoh sebelum ni, kalau kita ada log x to base 2 equals to 3, kalau kita tukar dalam bentuk indeks, maka log ni kita akan hilangkan, maka terus kita akan ambil x sebagai tajuk. So x sama dengan base 2 kuasa 3. Okay. Kemudian kalau kita jumpa ln, ln ni dia sama dengan log. Ln ni dia sama dengan log tapi base e. So ingat balik lah base e tu. E tu berapa nilai dia? Eksponen nilai dia berapa? 2.71828 dan seterusnya. Kalau kita nak tahu lagi nilai dia, guna calculator, tekan shift ln, masukkan nilai 1. Okey. Kemudian kalau kita hilangkan ln ni, maka terus kita ambil x sebagai tajuk, kemudian base dia adalah e kuasa dengan sebelah kanan. Okey, itu antara kaitan log dengan ln dengan eksponen. Okey, kalau kita lukis graf nak, ini adalah di paksi x, ini paksi y. Okey, yang pertama, kalau kita lukis, katakan graf yang pertama, kalau ikut contoh ni, kita ada graf y sama dengan x. Ini y sama dengan e kuasa x. Jadi kalau kita nak lukis graf eksponen, dia bentuk dia hampir bentuk parabola tapi separuh je. So kita ambil curve dan mesti cari paksi y. Kalau eksponen mesti cari paksi y, pindasan dia. Kamu hafal? Eksponen kalau kita nak lukis, pastikan mesti cari paksi y sebagai pintasan dia. Tapi kalau log ataupun ln, dia akan cari paksi x. Okay? Jadi kalau eksponen lukis cari paksi y, kalau ln cari paksi x. Kamu apa yang tu? Dan sebenarnya dia adalah inverse. Jadi kalau katakan graf kita yang pertama tu yang ni, kita pantulkan di bawah y sama dengan x, maka pantulan tu adalah log. Ataupun kalau kita lukis graf log, pantulan dia adalah eksponen. Okey. Okey, sekarang ni kita fokuskan untuk exponential function. Ini bentuk umum dia lah. Fx equals to a to the power of x, dan a tu kita panggil sebagai base. Okey. Kuasa tu kita panggil sebagai indeks. Eksponen. Ni ada banyak ni, kena hafal ni. Sanggup nak hafal? Macam tu lah. Okey, yang pertama, kalau kita nak lukis y equals to e to the power of x, sekarang dia punya base dia sama ada nak ambil e ataupun nombor-nombor yang lain lah. Graf dia sama je. Maknanya graf dia 2 kuasa x ke, 3 kuasa x, 5 kuasa x, e kuasa x, graf dia sama. Kita akan pilih yang merah ni. Okay. Cara kita nak lukis, step yang pertama, kita sentiasa gunakan x equal to 0. Kalau kita nak lukis graf eksponen, kita mesti mulakan dengan x equals to 0. Bila kita kira ni, kita akan dapati bahawa y itu adalah e kuasa kosong sama dengan 1. Maksud dia, bila kita nak lukis, cari pintasan y dia di mana. Ni step yang pertama lah. Cari pintasan dengan menggunakan x sama dengan 0. Kemudian yang kedua kita gunakan, katakan ini puncak dia ni, yang ni. Okey, kalau kita nak tentukan puncak dia, kita lihat tandaan untuk x dan y ni. Maksudnya kita lihat simbol dia. Kalau x ni kita nampak positif x, maksud dia positif. X tu positif. Kemudian y itu kita baca sebelum eksponen. Tandaan ni positif ke negatif?
Positif kan? Untuk step yang kedua ni, step yang kedua menentukan kita nak start lukis di mana. Kita ada 4 sukuan, kita nak lukis di mana. Jadi kalau dua-dua positif, maksud dia X positif, Y positif. Selainnya kalau nak senang, kamu ambil sukuan yang pertama ni, ambil bentuk kotak, ambil bucu yang paling atas. Okay? Kamu ambil kotak, kemudian letak di sini. Kemudian nanti bila kita lukis, kita akan lukis daripada yang ni tadi, yang puncak ni. Tadi saya dah bagi tahu kalau lukis eksponen daripada point ni mesti cari paksi Y. Paksi Y yang step yang pertama tadi. So kamu lukis, maka itulah graf dia. Okey tak? So nanti kamu lukis lah. Tadi kita dah kira pintasan dan kita start kat sini. Terus cari paksi Y. Itulah kita punya graf eksponen. Boleh? Menung lah. Okey. Katakan kita lihat graf yang ni lah. Ni kan 1/2 ni kita boleh tulis sebagai 2 kuasa negatif X, ataupun ini kita boleh gunakan sebagai bentuk Y sama dengan E kuasa negatif X. Boleh juga, dia sama je bentuk dia. Okey. Jadi kalau saya nak buat step yang ni, ni saya tukar. Okey, kalau kita lihat contoh yang kedua, saya nak check betul tak graf dia jadi macam ni. So Y equals to E to the power of negative X. So ingat step yang pertama, kalau kita nak lukis graf eksponen, bermula daripada X equal to 0. Mesti start dengan X equal to 0. Jangan tukar pula Y equal to 0, X. Mana kalau kita kira, ini akan dapat nilai 1. Maka kalau kita lukis, mesti melalui 1 juga. Betul ni, 1. Okey. Kemudian yang kedua. Yang kedua ni untuk kita nak tentukan kita nak lukis daripada mana. Jadi kita lihat. Yang pertama, lihat ni tandaan untuk X ni. Tandaan ni adalah negatif kan. Jadi negatif. Kemudian kita lihat tandaan untuk sebelum eksponen. Maksudnya itu nilai Y tu. Sebelum eksponen tandaan dia adalah positif. Yang negatif positif ni dia menentukan kita nak start sukuan mana. Kita lihat kat sini X negatif, sini Y positif. Dan kita buat kotak. Buat kotak, ambil yang paling atas sekali. Okay, jadi kita akan lukis bermula daripada point ni. Dan cari paksi X, paksi Y. Terus, maka graf kita bentuk macam ni. Okey tak? Jadi pastikan lukis, jangan pergi naik balik. Dia mesti bentuk kuadratik tapi separuh. Jangan nampak dia akan naik balik ke atas. Graf ni jangan hafal. Kamu hafal satu je, yang ni. Yang ni je hafal. Yang ketiga, Y sama dengan negatif E kuasa X. Jadi step yang pertama sama. Bermula dengan X equal to 0. So kita kira dapat negatif 1. Maksud dia bila kita lukis, kita lukis yang baru, pastikan Y itu negatif 1. Negatif 1. Kemudian kita nak start daripada mana? XY. Jadi X ni yang pertama baca simbol sebelum X. Nilai dia adalah positif. Kemudian baca sebelum eksponen, negatif. So carilah sekuan X yang positif, X positif, Y negatif. Jadilah sekuan yang keempat. Kemudian kita buat kotak, ambil yang paling ujung ni. So yang ini kita akan start lukis, cari paksi Y yang kita kira tadi. So itulah kita punya graf Y sama dengan. Okey tak? Okey, kita lihat nota yang seterusnya. Yang tadi kita dah lihat dia punya graf dia. Ingat graf, pastikan eksponen dia mesti cari paksi Y. Ingat, paksi Y. Kemudian domain, kita nampak graf kita ni, domain tu adalah negative infinity
sampailah infinity, ataupun kita boleh gunakan real number, sama je. Kemudian dari segi range dia, dia sebenarnya ini adalah 0 maksud dia range dia start daripada 0, tapi kita kena open. Maksud dia takkan langgar pada y sama dengan 0. So sentiasa open 0 to infinity. Okay. So untuk eksponen, domain dia tak payah kira, negative infinity sampai infinity. Yang berubah mungkin range dia. Yang sebelah kanan ni kalau kita nak buat pengiraan, untuk tentukan domain secara pengiraan tak payah kira lah, sebab dia kalau eksponen je terus real number. Untuk range, ini kita dah tunjukkan masa nak cari range. Tengok video sebelum ni. Okay. Kita dah tahu bahawa E kuasa X tu adalah sentiasa lebih besar daripada 0. Tak kisahlah X tu berapa, kamu boleh cuba E kuasa 2, E kuasa 1, E kuasa setengah, nilai dia mesti lebih daripada 0. Dia tak akan dapat negatif. So kita bermula daripada yang ni lah. Dan E kuasa X tu adalah fx, maka range tu betul lah 0 to infinity. Okay tak? Yang detail untuk nak kira range ni saya dah bagi video sebelum ni, kamu rujuk lah. Okey, kemudian graf yang ketiga. Ni graf yang ketiga. Domain tak payah kira, real number. Range, kita akan lihat range dia adalah daripada 0 dan ke bawah. Tapi pastikan 0 tu tak termasuk, kena letak open. So negative infinity to 0. Asalnya adalah lebih besar daripada 0. Bila ada negatif, letak less than. So sebelah kiri ni sama dengan fx. Ni soalan ni. Maka range kita negative infinity sampai 0. Ni sebelah kanan ni kalau kita guna secara pengiraan. Kalau daripada graf, terus baca je. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Okey, kalau domain tak payah kira. Domain tu adalah real number ataupun negative infinity sampai infinity, tak payah kira. Kemudian untuk range, terus kita gunakan kaedah kalau nak cari range. Kita gunakan E kuasa X tu memang sentiasa lebih besar daripada kosong. Start daripada itu. So E kuasa X tu adalah fx. So yang ini adalah range. So tu kalau dalam bentuk interval, so open interval 0 to infinity. Kemudian soalan seterusnya ada graf. Gunalah kaedah tadi, X equal to 0 yang tadi lah. Ni kamu refer balik. Satu, dan kaedah yang kedua, dua-dua positif. So kamu lukis lah Zaz, kan? Ini Y, ini X. Selesai. Soalan yang pertama kita jawab domain. Ingat domain bila disebabkan ini eksponen ataupun dalam bentuk indeks, terus all real number ataupun negative infinity sampai infinity. Kemudian kalau kita nak kira range, 5/8 kuasa X, 5/8 kuasa X memang sentiasa lebih besar daripada 0. Jadi sama yang tadi ni. Maka range tu sama dengan 0 to infinity, sama. Kemudian kalau kita nak lukis, ingat tadi step yang pertama, kira X equal to 0. So 5/8 kuasa 0, 1 juga. Kemudian step yang kedua, kita tentukan dia berada di mana. Okay. Ini kamu boleh rujuk pada nota. Nilai dia kurang daripada 1, kan? Dia sama macam tadi lah. Kalau E kuasa negatif X, dia sama bentuk ni. Ataupun tadi 1/2 tadi, 1/2 tu saya boleh tukar kepada 2 kuasa negatif 1. Okay.
Jadi kita akan rujuk, ini sebenarnya dia sentiasa berada, X tu negatif, Y tu adalah positif. Bukan positif satu, positif. Ini kita kena ingat, ni kita letak negatif sebab nombor base dia kurang daripada 1. Ni saya letak negatif ni sebab indeks tu kurang daripada 1. Boleh rujuk nota, dia ada huraian tu. Kalau nombor kurang daripada 1, maka mesti lukis daripada kiri. Maksudnya X tu negatif. So kita lukis. Ni Y, ini X. So kita akan mulakan X negatif, Y positif. Maka cari pintasan. Itulah kita punya graf. Jangan lupa labelkan. Okey, kalau katakan soalan ni saya ubah, bukan 5 kuasa X, katakan 58 kuasa X, katakan 5 kuasa X. Contoh kalau yang ini, step yang kedua tu kita letak dua-dua positif. Untuk soalan ni je, X tu kita baca negatif. Kenapa negatif? Sebab nombor base dia kurang daripada 1. Kalau lebih daripada 1, kita guna peraturan ni, dua-dua positif. Boleh ingat ni? Okay, jangan keliru jangan keliru pula. Ini X positif, kenapa sini negatif? Kita letak negatif tu sebab nombor tu kurang daripada 1. 5/8 tu kurang daripada 1, maka X tu baca negatif. Okay, kita gunakan alasan ni lah. Kalau 1/2 maksudnya 2 kuasa nanti 1. Okey, kita lihat untuk C pula. Okey, domain tak payah kira. Domain terus. Domain sama dengan real number ataupun negative infinity sampai infinity. Kemudian untuk nak kira range, kita lihat 1/4. Ini kamu boleh cuba sebarang nombor X mesti lebih besar daripada 0. Maka kalau kita nak negatif, dia akan jadi terbalik. Maka bila kita lukis, bila nak tentukan range, maka jawapan dia adalah negative infinity sampai 0. Ini kita punya range. Okey tak? Saya ambil ni sebab less than 0. Kemudian kita nak lukis. Kalau kita nak lukis, step yang pertama bermula dengan X equal to 0. So kira lah negatif 1/4 kuasa 0. Negatif 1 lah. Jadi bila kita lukis, pastikan negatif 1 kat sini lah. Kemudian kita nak bermula daripada mana? Yang kedua, disebabkan base ni kurang daripada 1, daripada 1/4, maka kita mesti bermula daripada sukuan yang negatif, X negatif. Kemudian mana kita punya ni, Y kita negatif, dua-dua negatif. So kita ambil sukuan yang ketiga. Kita buat kotak, ambil yang ujung ni. So lukis, cari paksi Y. Maka inilah kita punya graf. Okey, untuk soalan D, kita jawab dulu soalan domain. Fx equals to E kuasa X tambah 5. Domain untuk eksponen tak payah kira, dia real number ataupun negative infinity sampai infinity. Untuk range, kena kira lah sikit. Okey, kita bermula daripada E kuasa X. E kuasa X memang lebih besar daripada 0. Maaf aja, E kuasa X masih lebih besar daripada 0. Bila saya tambah kiri dan kanan 5, akan
Akan jadi macam tu lah. 5. Maka ini sebenarnya adalah fx. Maka range kita adalah open interval 5 to infinity. Tak, betul je. Jadi kalau kita jumpa soalan ni, find the domain and range, maksudnya kita mesti buat pengiraan. Sebab lakaran tu, soalan tu kemudian. Kecuali soalan dia tukar, sketch the graph, hence find the domain and range. Barulah kita baca daripada graf. So yang ni mesti buat pengiraan. Jadi soalan yang sebenarnya kita nak sketch the graph. So kita kira dulu. Step yang pertama, bermula x equal to 0. So fx f0 e kuasa 0 tambah 5. Dapatlah 6. Sebab 1 tambah 5. Kemudian kita nak lukis macam mana? Base kita eksponen tu 2.71828. Ini lebih daripada 1. Maka ikut je tandaan yang kita nampak ni. So ini yang pertama, baca x tu positif. Kemudian yang y tu kita baca yang ni, sebelum eksponen tu positif kan. So dua-dua positif. Maka lukis ini x, ini y. Pintasan pada 6. Sinilah 6. Okey, pintasan 6. Kemudian bermula pada sekuen x positif, y positif. Sini lah. Cari yang bentuk kotak ni. Carilah paksi y sama dengan 6. Betul lah. Tadi kita dah kira range kita bermula pada 5. Maksud dia kita kena letak ni sempadan, jangan langgar 5 ni. Kita, sebab kita dah kira range tadi 5 dan ke atas. Jadi jangan lukis melintas 6 tapi dia hampir kepada y equal to 0. Salah tu. Sebab kita punya pengiraan range kita 5 dan ke atas. Ya? Ataupun biasanya dia berbeza 1 unit biasanya. Kalau dilanggar 6, maka yang bawah tu 5. Okey, seterusnya kita lihat soalan E. Okey, kita diberi function fx sama dengan 4 tolak 2 kuasa x. Okey. Jadi yang pertama kita tentukan dulu domain dan range. Jadi ingat untuk eksponen, domain ni kita tak perlu kira, terus kita nyatakan domain dia adalah sama ada nak gunakan negative infinity to infinity ataupun kita boleh gunakan sebagai real number. Untuk range, kalau kita nak kira range, okey, kita tahu bahawa negative 2 to the power of x, yang ini nilai dia adalah less than 0. Okey. Kemudian kalau kita tambah 4 kiri dan kanan, so kita akan dapat 4 minus negative 2 to the power of x less than 4. Okey, dan kita lihat yang di sini sebelah kiri ni adalah fx. So fx less than 4. So kita boleh nyatakan di sini range kita adalah daripada negative infinity sehingga 4 open interval. Okey, seterusnya kita nak sketch the graph. Okey. Jadi untuk sketch the graph, kita salin dulu function dia adalah 4 minus 2 to the power of x. Jadi step yang pertama, terus kita cari nilai when x equal to 0. Maka f0 equals to 4 minus 2 to the power of 0 dan kita akan dapat nilai itu adalah 3. Okey. So pintasan pada paksi y itu adalah 3. Jadi kalau kita buat lakaran graf, ini adalah x, yang ini adalah y, dan pintasan kita mesti berlaku pada 3. X sama dengan 3. Okey. Kemudian yang kedua, kita nak tentukan, kita nak mula lukis daripada
kuadran yang mana. Jadi kita akan ambil, kita lihat tandaan untuk sebelum X. Okey, sebelum X tandaan dia adalah positif. Maka letak sini positif. Kemudian kita lihat sebelum eksponen tu. Ini yang kedua, tandaan dia adalah negatif. Yang ini akan menentukan kita nak lukis bermula daripada sekuan mana. So kita akan cari positif, X positif dan Y kita adalah negatif. Jadi kita akan bermula lukis daripada sukuan yang keempat. Okey. So daripada sini terus kita lukis, cari pintasan. Terus kita cari pintasan Y sama dengan 3. Okey. Kemudian tadi kalau kita refer kepada range tadi, dia adalah sebelum 4. Okey, sebelum 4. Okey. So jangan lupa kita mesti labelkan function kita ni. Nyatakan function kita ni adalah fx sama dengan 4 tolak 2 kuasa x. Okey. Maka inilah kita punya graf. Yang pertama kita tentukan domain. So domain untuk eksponen kita tak perlu cari, terus nyatakan adalah real number. Yang kita perlu buat pengiraan adalah untuk range. Okey. So untuk range ni kita akan bermula daripada negative 3 to the power of negative x. Yang ini nilai dia adalah less than daripada 0. Okey. Less than daripada 0. Kemudian kalau kita tolak satu kiri dan kanan, okey, maka kita akan dapat less than negative 1. So sebelah kiri ni adalah fx dan sebelah kanan ini negatif 1. So daripada sini kita dah dapat tentukan range kita adalah daripada negatif infinity sehinggalah sebelum negatif 1, open interval. Okey. Kemudian bila kita nak buat lakaran, okey, seterusnya kita nak buat lakaran, kita perlu kira when x equal to 0, maka terus kita dapatkan nilai y kita negative 3 to the power of 0 minus 1. So kita akan dapat nilai itu adalah negative 2. So negative 2. Jadi kalau kita buat lakaran graf, okey, pastikan kalau kita buat lakaran graf, ini adalah paksi x, ini adalah paksi y. Dan graf kita mesti melalui negative 2. Okey, negative 2. Okey, kemudian kita tentukan kita nak bermula daripada sekuan yang mana. So kita akan lihat tandaan untuk x dan y. So yang pertama kita lihat, okey, yang pertama kita lihat simbol untuk sebelum x adalah negatif. So kita letak sini negatif, dan simbol sebelum base ni, sebelum eksponen adalah negatif juga. Jadi kita akan bermula daripada sukuan x negatif, y pun negatif. Maka kita akan bermula daripada bawah sini. Okey. So kita terus lukis, cari pintasan y sama dengan negatif 2. Dan kita lihat tadi, kita punya sempadan kita adalah negatif 1. Jadi jangan lebih daripada negatif 1. So kita betulkan ni. So kita pastikan jangan lebih daripada negatif 1. Ini adalah negatif 1. Dan jangan lupa kita labelkan function kita ni. Ini adalah graf untuk fx equals to negative 3 to the power of negative x minus 1. Kita sekarang ni kita fokuskan kepada y equals to ln. Kita fokuskan ln. Kamu hafal satu je. Kaedah dia sama macam eksponen. Cuma dia terbalik sikit lah. Okay, jadi kalau kita lukis graf log, step yang pertama, tadi kalau eksponen kita bermula daripada x sama dengan 0. Tapi kalau log dia terbalik. So kita gunakan syarat ni, kiralah x tu berapa. Kemudian yang kedua sama je. Lihat. Yang pertama, simbol untuk x ni positif ke negatif? Ni positif. So letak sini positif. Kemudian baca sebelum
log positif juga. Maka kita akan lukis, kalau eksponen cari paksi Y, kalau log cari paksi X. Kemudian untuk di sini yang real number ni dia terbalik dengan eksponen tadi. Jadi kalau eksponen, domain itu adalah range. Domain itu adalah real number. Kan? Domain itu adalah real number. Tapi kalau log, range tu yang real number. Dia terbalik. Jadi yang berubah tu adalah domain. Jadi kalau eksponen, yang berubah tu adalah range. Kalau log, yang berubah adalah domain. So apa tu? Okey, semua pengiraan ni sama je tadi lah. Okey, kamu boleh rujuk ni. Okey, yang ni pun nanti kamu rujuk. Okey, so pastikan domain tu yang berubah. Ni label ni salah. Sepatutnya label lah negative ln X. Soalan bermula dengan find the domain and range. Maksud dia, kita jangan terus bagi tahu jawapan dia, sebab kita lakarkan graf ni kemudian. Jadi kena buat pengiraan. Jadi kita mulakan dengan fx sama dengan ln 3x minus 1. Okey, kalau kita nak kira domain, mudah je. Yang pertama, ni kalau nak kira domain, kita ambil je dalam log ni. Kita ambil je dalam log, kita akan gunakan syarat lebih besar daripada 0. Ambil dalam log. So, X lebih besar daripada 1/3. Maka inilah kita punya jawapan domain 1/3 dan ke kanan. Selesai. Kemudian untuk range, tak payah kira. Negative infinity sampai infinity. Dia terbalik dengan eksponen. Selesai. Soalan seterusnya kita nak sketch the graph. Jadi untuk sketch the graph, kita salin balik soalan ni. 3x minus 1. Kita bermula daripada, kalau eksponen kita bermula daripada x sama dengan 0. Sekarang terbalik, y itu yang 0. So ln 3x minus 1 equal to 0. Saya buang ln, muncullah eksponen. Okay tak? Yang ni nilai 1. 1 tambah 1, 2. So x ni sama dengan 2/3. 2/3. Jadi bila kita lukis graf, x tu 2/3. Dah selesai. 2/3. Kemudian kita nak lukis di mana? Okey, sekuen sama macam tadi. Kita akan baca x ni positif. So baca positif. Untuk ln yang kedua, baca sebelum ln. Untuk y positif. Dua-dua positif. Maka mulakan daripada sini. Kemudian terus cari paksi x. Macam tu lah. Okey tak? Cuma yang ini jangan lupa tadi 2/3. Tadi kita punya domain 1/3. Maksud dia graf kita jangan langgar 1/3. Mana tak 1/3 ni? Yang kita kira domain tadi. So 1/3 ke kanan. Soalan yang pertama cari domain. Okey, cari domain. Ni kalau kita nak kira domain, domain ni dia hanya refer kepada dalam log tu. Yang lain-lain jangan tengok. So ambil dalam log tu, kita gunakan lebih besar daripada 0. Maka kita dapatlah domain tu adalah sama dengan 0 to infinity, open interval. Kemudian range. Range ni tak payah kira. R sama dengan
Negative infinity sampai infinity. Dah selesai. Iya ke? Macam tu lah. Okey, kemudian soalan yang kedua kita nak sketch the graph. So saya salin dulu soalan ni. Ln x tambah 3. Step yang pertama, andaikan fx ni 0, maka ln x sama dengan dia tambah 3 dulu. Tambah 3 equal to 0. Ln x sama dengan negative 3. X sama dengan E kuasa negatif 3. Okey, yang kedua, kita nak tentukan, kita nak lukis mula pada mana. So, baca sebelum X, positif. Kemudian yang kedua, baca sebelum ln untuk mewakili Y, positif. Jadi, bila kita lukis, pastikan bila lukis, mesti ada paksi XY. Kemudian pintasan ni katakan 0.05 lah, yang kita kira tadi. Okey. Kemudian dua-dua positif. Sini lah. Okey, yes. Jangan langgar X sama dengan 0, sebab kita rujuk kepada domain yang tadi. So maksud dia, graf kita ni jangan langgar ni lah. Dan jangan lupa labelkan fx sama dengan berapa. Setiap kali kita lukis, pastikan labelkan paksi x, y, kemudian labelkan kita punya graf. Kalau kita nak tentukan domain, okay, yang pertama domain adalah kita akan refer kepada dalam ln ni. Okay. Terus kita akan ambil x more than 0. Maka kita punya domain kita adalah start from 0 to infinity. Itu kita punya domain. Okay. Kemudian untuk dapatkan range pula, okay, untuk range log kita tak perlu kira, dia sama dengan real number. Okay, dia terbalik dengan eksponen. Okey, kemudian untuk lakaran pula, kita perlu kira, kita diberi function fx sama dengan 2 tolak ln x. Kita bermula dengan fx sama dengan 0. Okay, so kita terus 2 minus ln x equals to 0. Maka ln x equals to 2. X equals to e to the power of 2. Okay, e to the power of 2. Kemudian yang kedua, kita nak tentukan dia berada sekuan yang mana. Okey, dia berada pada sekuan yang mana, maka kita lihat tandaan untuk sebelum X. Okey, sebelum X, yang pertama, simbol dia adalah positif. Kemudian, tandaan sebelum ln, negatif. Maka bila kita buat lakaran, okey, kalau kita buat lakaran, ini adalah X, ini adalah Y, dan pintasan kita adalah E kuasa 2. Okey, E kuasa 2. So, kita nyatakan pintasan kita E kuasa 2. Dan kita bermula daripada sukuan X positif, Y negatif. Maksudnya kita akan bermula daripada sini dan kita akan cari pintasan X. Maka graf kita bermula pada sini, kita akan cari pintasan X. Okay, so inilah kita punya graf. Fx sama dengan 2 tolak ln x. Dan kita punya domain jangan langgar x sama dengan 0. Okay. Jadi yang pertama kita kira dulu domain. Untuk tentukan domain, kita hanya lihat dalam log tu. Okay, dalam log ni pastikan mesti lebih daripada ni. Kita boleh ambil negative x mesti lebih daripada 0. Okay, so kita akan dapat x less than 0. Maka domain kita adalah negative infinity
to 0 open interval. Kemudian untuk range, kita tak perlu kira, terus sama dengan real number. Okey, untuk lakaran, kita bermula dengan function yang ada ni, kita akan bermula dengan fx equal to 0, maka kita akan ambil log, maka kita akan dapat log 3 negative x equals to 0. So negative x equals to 3 to the power of 0, maka x tu sama dengan negative 1. X sama dengan negative 1. Kemudian yang kedua, kita tentukan dia berada pada sekuan mana. Okey, so kita akan lihat sebelum x, simbol dia adalah negatif. Kemudian sebelum log, tandaan dia positif. Okey, maka kita akan buat lakaran. Ini adalah x, ini adalah y, dan pintasan kita adalah negatif 1. So mesti negatif 1. Okey, negatif 1. Kemudian kita bermula daripada sekuan x negatif, y positif. Maksud dia bermula pada sini lah. Kalau kita nak mudah, kita buat kotak, ambil ujung sekali. Dan pastikan kita mesti cari pintasan pada paksi x. Okey, dan jangan lebih daripada 0. Okey. So inilah kita punya graf. Jangan lupa kita labelkan fx equals to log negative x to base 3. Okey, yang pertama kita kira dulu domain. Jadi domain ni fx define when all in bracket ni 2 minus x. 2 minus x maksudnya kita akan ambil semua yang berada dalam log. Kita gunakan syarat more than 0. So kalau kita selesaikan ni, kita akan dapat x less than 2. Okay. So domain kita boleh tulis dalam bentuk interval negative infinity to 2. Kemudian untuk range, kita tak perlu kira, terus equals to real number. Jadi seterusnya kita nak buat lakaran. So yang pertama, kita mulakan dengan fx equals to 0. Maka kita ambil function kita log 1 over 4 2 minus x equals to 0, dan kita akan ambil 2 minus x, terus kita ambil base to the power of 0. Satu ni. So selesaikan ni. So kita akan dapat x equals to 1. Kemudian step yang kedua, kita nak tentukan kita nak mula lakaran tu di mana. So apa yang kita lihat, kita balik kepada function kita. Yang pertama tu adalah kita lihat tandaan untuk x. Yang pertama kita akan terus ambil x tu. X tu negatif. So letak sini negatif. X negatif. Kemudian sepatutnya kalau kita refer di sini, sepatutnya positif. Tapi kita kena hati-hatilah. Sebab base kita ni kurang daripada 1. Base kita ni kurang daripada 1. Jadi kalau kita jumpa yang macam ni, asalnya positif. Tapi disebabkan kurang daripada 1, kita perlu pertimbangkan y itu mesti negatif. Pertimbangkan y itu mesti negatif. Jadi kita akan lukis daripada sini lah. Okey, sini sekuan yang ketiga. X negatif, y negatif. So kita akan cari paksi x. Okey. So jangan lupa kita akan labelkan function kita, iaitu fx sama dengan log. Jadi untuk di sini kena hati-hatilah. Kalau kita lihat base tu adalah kurang daripada 1, maka untuk y ni mesti baca negatif. Mesti baca negatif. Kalau ikutkan sepatutnya positif, tapi disebabkan base kita tu kurang daripada 1, maka kita akan ambil y itu negatif. Kalau log to base 4, dia lebih daripada 1, maka ikutlah tandaan ni. Kalau positif, letak sini positif. Okey. Okey, yang pertama kita tentukan domain. So domain kita boleh dapatkan dengan cara kita ambil apa yang di dalam log tu, kita akan ambil
negative x minus 3, dan kita akan gunakan lebih besar daripada 0. Okay. Maka bila kita proses, kita akan dapat x tu adalah less than negative 3. Maka domain f tu adalah negative infinity sampailah negative 3 open. Itu kita punya domain. Kemudian range tak perlu kira, dia sama dengan real number. Okey, kemudian untuk scatter graph, step yang pertama sebelum kita lukis, kita bermula dengan fx equal to 0. Maka kita ambil log 2 base 2 negative x minus 3 minus 5 equal to 0. Okey, maka kita bawa 5 tu ke sebelah kanan sama dengan 5, dan kita akan dapat negative x tolak 3 sama dengan 2 kuasa 5. Okey, 2 kuasa 5. Okey, jadi kalau kita kira ni, so x sama dengan, kemudian yang kedua, kita nak tentukan kita nak bermula daripada mana. Okey, yang pertama lihat dulu. Log kita ni adalah log 2 base 2, maksud dia lebih daripada 1 kan. Okey, maka kita akan lihat yang pertama terus kita baca x ni, kalau negatif, negatif lah. Untuk yang y ni terus, kalau kita nampak positif, positif. Okey, berbeza dengan yang tadi. Yang tadi, kalau sepatutnya y ni positif, sepatutnya. Tapi disebabkan base dia tu kurang daripada 1, kita jangan baca positif, kita kena baca negatif. Okey. Kemudian kita buat lakaran. Okey. Kita buat lakaran. Yang pertama pintasan negatif 32. Negatif 32. Kemudian negatif 3. So, ini jangan langgar negatif 3. Dan kita akan bermula daripada x negatif, y positif. So, bermula daripada sinilah. Okey, dan kita akan turunkan dia ke bawah. Okey, so kita lengkapkan ni, pastikan labelkan ini x. Sorry, ini y. Ini y, ini x. Dan jangan lupa kita namakan function kita ni adalah fx sama dengan log x negatif 3 minus 5 to base 2. Okey, kita lihat contoh yang ketiga. Okey, ini adalah cumulative function, tapi dia gabungkan function tu dengan eksponen. Ini sama lah ni kaedah ni. Okey, so kita akan ambil f o g, gantikan g dulu. Ingat kita punya kaedah, sebelah kanan ni ganti dulu. Sebelah kanan ganti dulu. So kita ganti g. G adalah x tambah 2. Dah selesai. Gunakan function f, eksponen kuasa x. X yang baru adalah x tambah 2. X tambah 2. Selesai. Soalan B pula. G O F. Maksud dia, kita ganti dulu yang pertama, F. I kuasa X. Kemudian ganti untuk G pula. Sepatutnya kita akan gunakan X tambah 2. X dah berubah. So, eksponen X tambah 2. Selesai. Okey, kita lihat soalan nombor 4. Yang pertama kita nak kira F O H. Okey. Maknanya kita akan gantikan H. Yang pertama gantikan H iaitu ln X. Maka kita akan gunakan function F iaitu 2, sepatutnya 2x kuasa 2. 2x kuasa 2. Sekarang X kita dah berubah menjadi ln X. Maka inilah kita punya jawapan. Untuk yang B pula, kita nak mencari GOH. Maka kita gantikan H dulu. Function H adalah ln X. Dan kita akan gunakan
function g. So sepatutnya 2x, x tu tukar dengan ln x. Tolak dengan 8. Okey. Seterusnya C. HOG. Maknanya kita akan gantikan g dulu. G adalah 2x tolak 8. Kemudian kita akan gunakan function h, iaitu ln x tu ganti dengan 2x tolak 8. Kemudian yang terakhir, kita nak mencari G, O, F, OH. Jadi yang pertama gantikan H dulu. Gantikan H, so H adalah ln X. Kemudian kita ganti F pula. Kita gunakan function F, so kita akan ambil 2 dan kita akan ambil ln X semua tu kuasa 2. Yang terakhir gunakan function G. So 2 in bracket ln X kuasa 2. Kemudian tolak dengan 8. Okay. Maka kita akan dapat 4 in bracket ln X kuasa 2 tolak 8. Show that fx is 1 to 1 and find inverse. Maknanya untuk settle soalan ni kena jawab 3 ni. 1, 2, 3. Jadi bagaimana kita nak kira? Jadi untuk yang pertama ni, kita nak show 1 to 1 function. Fx 3 kuasa x tolak 3 tambah 2. 1 to 1 function. Kita ada 2 kaedah. Katakan ini sebab kita tak ada lakaran, saya start dengan let fx sub 1 equals to fx sub 2. 3 to the power of x sub 1 minus 3 plus 2. Nanti kamu proses lah. Buang. Kamu boleh buang. Jangan buang soalan. Buang 2. Kemudian saya buang dia punya base dia. Okey, saya buang dia punya base dia. Saya ringkaskan, dapatlah jawapan. Selesai. Maka kesimpulan kita adalah f is 1 to 1 function. Settle. Kalau 1 to 1 maka adalah inverse. So cari inverse. Untuk soalan berikutnya, ingat bila kita nak cari inverse, mesti guna kaedah composite function. Mesti guna kaedah ni. Jangan guna kaedah let y. Sama macam di sekolah tu. Kita nak guna kaedah yang baru. Okay. So mudah je, ambil je function ni, gantikan x tu dengan inverse. Tolak 3 tambah 2 sama dengan x. Untuk yang x sebelah kanan ni, kita jangan ubah. X sebelah kanan tu biar je. Kemudian ni 3f inverse x tolak 3. Saya bawa 2 ni ke kanan, so tolak 2. Kemudian kita nak turun yang kuasa tu, maka saya ambil log to base 3 kiri dan kanan. Saya tambah log to base 3. Sebelah kanan pun sama. Okey tak? Tujuan dia supaya kuasa tu kita boleh turunkan ke depan. Boleh ke ni? So macam tu lah. Maka f inverse sama dengan 3 tambah log to base 3 x minus 3 dah. Ada masalah? Ada yang tak nampak? Ni saya turunkan ni. Ni turunkan. Bila ada log, so yang kuasa tu saya boleh turunkan ke depan.
kuasa ni, yang kuning ni turun ke depan. So kita akan dapat yang kuning ni log 33. Habis lah. Log 33 habis. So tinggal lah yang ni. Tinggal ni. Tapi yang sebelah kanan jangan habis pula. Kemudian 3 ni saya bawa ke kanan. Okey, sudah? Kemudian soalan yang kedua. Bila kita nak jawab soalan yang kedua, kalau kita rujuk sebelum ni, domain of inverse dia sama dengan range of fungsi yang asal. Range of inverse dia sama dengan domain f yang asal. Domain of inverse sama dengan range of f. Maksudnya daripada f ni. Nanti kamu kira lah. Jawapan dia 2. Kemudian range of f dia sama dengan domain of f. Baca daripada sini. Ni graf eksponen kan. Kita apa tadi? Kalau eksponen range domain kita real number. Ingat tak yang tadi? Domain dia real number. Berpandukan ni. Kalau eksponen, domain tu adalah real number. Yang ada jawapan tu adalah range. Jadi penentuan yang kedua ni, penentuan domain of inverse dan range ni, kita bukan kira daripada function f inverse ni. Kita tengok daripada fungsi yang asal. Okey, kita buat dulu line y equals to x. Kita buat line. Mungkin ada yang tak tahu ni macam mana nak lukis y sama dengan x ni. Saya just skip. Untuk y sama dengan x ni, start dengan 0, 0, 1. Kemudian ambillah nilai mungkin x2, y2. Kamu sambunglah y sama dengan x. Ni y sama dengan x. Kemudian kalau kita nak lukis yang ni, ingat bila kita nak lukis eksponen, bermula daripada yang pertama, andaikan x 0. So kita kira lah f0 3 kuasa negatif 3 tambah 2. Kemudian kaedah yang kedua, kita tentukan dia punya sukuan. Kita nak lukis daripada mana? Kita lihat yang pertama x positif. Kemudian kita baca sebelum indeks, sebelum ni, base ni positif juga. Maksudnya kita akan lukis daripada first quadrant lah. So saya akan ambil ni, macam ni lah. Katakan 2.04 tu di sini, 2.04. So lukis macam tu lah. Jadi jangan lebih daripada 2. Ini cuma lakaran je, lakarannya. Kemudian bila kita nak lukis, ini adalah fungsi yang asal ni. Ini fungsi yang asal. Kalau lukis inverse, kita pantulkan je. Ni y sama dengan 2.04. Pantulan dia adalah bukan negatif. X tu adalah 2.04. So kita ambil yang ni. So ini pantulan dia kat sini, yang ni dekat sini. Pandai-pandai lah adjust. Okay, halal lah tu. Kemudian kalau kita lihat tadi y sama dengan 2, maka sempadan dia yang baru untuk inverse x sama dengan 2. Jangan langgar ini. Ni sama dengan 2. Ini adalah graf inverse. Yang tadi lah 3 tambah log
3x tolak 2. Kita tengok balik kesimpulan untuk graf untuk log ya. Jadi kita lihat sikit nota untuk kesimpulan ya, graf untuk ln. So y equals to ln, maka kalau kita nak lukis, kita hanya lihat sekuan je. Okey, ini kalau kita lihat sekuan, x dia positif, y dia positif. Maksud dia yang pertama kita baca x positif, kemudian yang kedua sebelum log positif. Maka kita akan bermula daripada sini, kemudian pastikan kita akan cari pintasan 1. Okey, maka itu kita punya graf. Yang kedua, kalau kita nak lakarkan graf ln in bracket negative x. Okey, kalau kita nak lakarkan graf. Okey, yang pertama kita tentukan dia punya sukuan mana. So kita akan lihat sebelum x ni adalah negatif dan sebelum ln ni adalah positif. So kita akan baca negatif positif, maka dia berada pada sukuan yang x negatif y positif, sukuan yang kedua. So kita lukis daripada sini dan kita lihat pintasan dia adalah negatif 1. So pintasan nanti kamu kira lah. Ni saya bagi ringkasan je, negatif 1. Kemudian kalau kita ada graf y sama dengan negatif ln x. Okay. So kita buat lakaran. Okay, lakaran ini adalah x, ini y. Kemudian kita akan mulakan daripada x yang positif, y negatif. So kita mulakan daripada sukuan yang keempat. Okay. Maka kita akan dapat graf kita, mesti cari pintasan. Ini adalah 1. Okay, ini untuk graf y sama dengan negatif ln x. Kemudian yang keempat, bila y sama dengan negatif ln in bracket negatif x, maka kalau kita lihat dia berada pada sukuan yang mana. So kita lihat sebelum x tu negatif, sebelum ln tu adalah negatif juga. So dua-dua negatif. Jadi bila kita buat lakaran, pastikan kita mulakan daripada x negatif, y negatif, maknanya sekuan yang ketiga, dan kita akan cari pasti x. Okay, itu graf dia. Okey, yang pertama kita nak show one-to-one function. Jadi kita akan start dengan let fx sub 1 equals to fx sub 2. Okey. So sebelah kiri kita akan gantikan 2 kuasa 2 darab 3 kuasa 1 tolak x1 dan 2 darab 3 kuasa 1 tolak x2. So yang 2 ni kita boleh cancel, base pun kita boleh cancel. So kita akan ambil atas. Jadi kalau kita selesaikan, akhir sekali kita akan dapat x1 sama dengan x2. Okay. So kita boleh tunjukkan fx is 1 to 1. Okey, bila 1 to 1, maka kita boleh cari inverse dia. Mesti guna formula yang ni. Dan kita akan gunakan function yang ada ni, kita gantikan tempat x tu dengan inverse. Tempat x tu dengan inverse, sebelah kanan ni jangan usik, kekalkan x. Kemudian 2 ni kita boleh bawa ke sebelah kanan, maka kita akan dapat 3 kuasa 1 tolak f inverse x equals to x over 2. Okay. Kemudian kalau kita nak turunkan kuasa ni, okay, kalau kita nak turunkan kuasa yang ni, maka kita gunakan log to base 3. Okay, kita akan ambil log to base 3. Kiri dan kanan. Log to base 3, kiri dan kanan. Tujuan dia supaya kuasa ni kita boleh turunkan. Log 3x over 2. Okay. So kita turunkan, kita akan dapat 1 tolak f inverse. Yang ni kekal. Okey, yang ini hilang log 3 ni sebab log 3 habis. Maka kita akan dapat f inverse adalah 1 tolak log to base 3 x over 2.
Jadi untuk soalan yang kedua ni, kita tentukan domain daripada F. Ini kalau kita tentukan domain daripada F. Okay, domain untuk indeks adalah negative infinity sampai infinity. Kemudian range of F, fungsi yang asal ni, okay, kita boleh ambil daripada nilai 0. Okay. Ni kalau kita lukis ni sebenarnya kita boleh ambil daripada nilai 0. So kita akan dapat 0 to infinity. Okey, kemudian soalan nak domain of F inverse. Maka kita ambil range of F. So jawapan dia adalah 0 to infinity. Kemudian range of F inverse kita boleh ambil daripada domain F, iaitu negative infinity sampailah infinity. Okey, untuk soalan yang ketiga, kita nak sketch the graph. Jadi kalau kita nak sketch the graph, kita lukis graph daripada F je. Okey. Disebabkan yang F ni adalah indeks, maka kita mulakan dengan X equal to 0, maka F0 ni adalah 2, 3 kuasa 1 tolak kosong. Maka kita akan dapat nilai dia adalah 6. Okey, nilai dia adalah 6. Kemudian, kita tentukan kita nak lukis bermula daripada mana. Okey, kita lihatlah. Kita lihat simbol sebelum X. Negatif. So letak sini negatif. Simbol sebelum indeks. Ni. Positif juga. Positif. Disebabkan kita nak lukis inverse, kita akan lukis kita punya cermin dia, iaitu Y sama dengan X. Kemudian kita lukis dulu graf eksponen. So kita akan pintasan negatif, negatif positif. Okey, negatif positif. Okey, maka graf kita adalah yang ni lah. Kita akan cari paksi Y sama dengan 6. Y sama dengan 6. Ini kita punya graf kita yang asal, fx. Okey, kemudian kalau kita nak lukis inverse dia, bila sini Y sama dengan 6, so inverse dia adalah, okey, inverse dia adalah X sama dengan 6. Okey, kita dapatkan pantulan. Ya, ini pantulan dia ke sini. Ini pantulan di sini. Pantulan yang kedua di sini. Okey, so kita sambunglah. Kita sambung. Pastikan dia mesti cari X sama dengan 6. Okey. Yang ini adalah graf untuk inverse. Okey, yang pertama kita nak show one to one function. So kita start dengan let, ni yang pertama ya. So let fx sub 1 equals to fx sub 2. Maka sebelah kiri gantikan x tu dengan x sub 1. Kemudian sebelah kanan tu ln 3x sub 2 plus 6. Kemudian kita lihat ada yang kita boleh cancel. Dan kita akan proses sampailah x1 ni sama dengan x2. Maka kesimpulan dia, fx is one to one function. Okay. Kemudian bila one to one, maka kita dah boleh cari dia punya inverse dia. Okay, kita gunakan function yang ada ni, tempat x tu gantikan dengan inverse. Sebelah kanan ni jangan ubah. Okay, so kita permudahkan 3fx fx tambah 6 samakan dengan x per 2. Okay, x per 2. Kemudian semua dalam ln ni, so saya akan ambil semua ni, maka kita hilangkan ln ni, muncullah eksponen kuasa x per 2. X per 2.
Kemudian kita proses sampailah kita akan dapat eksponen X per 2 tolak 6. Kemudian kita perkan dengan 3. Semua per dengan 3. Okay, itu kita punya inverse. Ataupun nak tukar 6 per 3 pun boleh. 6 per 3. Kemudian soalan yang kedua, state the domain. So, domain of inverse, kita boleh samakan dengan range of f. Kemudian range of inverse, kita boleh samakan dengan domain of f. Maksud dia, berdasarkan fungsi yang asal ni, tentukan domain dengan range dia. Jadi kalau domain adalah, kalau eksponen dia mesti negative infinity sampai infinity. So yang range ni tentukanlah. Okay. Kita boleh tentukan berdasarkan syarat dalam ni. Kita gunakan lebih besar daripada kosong. Ni saya tulis sikit. 3x tambah 6 lebih besar daripada kosong. So x lebih besar daripada negative 2. Okay. Maka daripada sini kita boleh tentukan range kita adalah bermula daripada negative 2 sampailah infinity. Negative 2 sampailah infinity. Itu soalan yang kedua. Kemudian soalan yang ketiga, untuk lakaran graf, kita boleh lakarkan daripada function yang asal tu. Ini ln ni. So kalau ln kita akan bermula daripada fx equal to 0, maka kita selesaikan samakan dengan 0. Okay, so ln 3x plus 6 equals to 0. Kemudian kita akan ambil 3x plus 6 equals to e to the power of 0. Ke x tu adalah negative 5 per 3. Kemudian kita tentukan kita nak lukis bermula di mana. So kita lihatlah. Kita lihat. Okey, yang ni. Kita lihat sebelum x. Kita baca dia adalah positif. So letak sini positif. Kemudian sebelum ln, positif juga. Maka bila kita lukis, mesti bermula dengan sukuan yang pertama. Okey, jadi kita tentukan pintasan. Pintasan negatif 5 per 3. Negatif 5 per 3 ataupun negatif 5 per 3. Dan kita mulakan daripada sukuan yang pertama. Mungkin di sini lah kot. Okay. So kita terus lukis. Lukis. Dan seterusnya lah. Kemudian untuk ini adalah graf fx. Untuk yang inverse, kita lihat kat sini x sama dengan negatif 5 per 3. Maka kita ambil y negatif 5 per 3. Kemudian kita lukis dah. Kita lukis. Kita akan pintas pada y sama dengan 3. Okey, so kita akan buat macam ni lah. Okey, so kita terus. Okey, so lebih kurang ini adalah jawapan untuk inverse.